Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sebanyak 70% daripada laluan lebuh raya Pen Borneo Sarawak yang sedang dibina merupakan kawasan bertanah gambut. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, ia merupakan cabaran besar yang dihadapi kerana pembinaannya lebih sukar dilaksanakan berbanding tanah biasa kerana keadaan fizikal tanah gambut yang lembap dan mempunyai kandungan air yang tinggi. Selain itu, katanya ia bukan sahaja bakal melibatkan kos yang tinggi tetapi perlu menekankan kepada aspek kelestarian alam sekitar dalam pembinaannya. So 70% of 12 billion will be the challenges that we have to face. Even in Teluk Melano, the one that we have started, what they're doing right now is they're clearing all the pit area and they replace it with sand. And hopefully the sand will settle down better and that will be the base that you're using. Jelasnya Sarawak diliputi oleh kawasan tanah gambut terbesar di Malaysia iaitu hampir 28,000 km persegi. Datuk Seri Fadilah bercakap kepada pemberita selepas merasmikan persidangan ke arah kelestarian dan ketahanan pembinaan di Malaysia dan pelancaran Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Pembinaan Tanah Gambut atau KOPS di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau mahu agar garis panduan untuk pembinaan di tanah gambut dan tanah organik di Malaysia yang dilancarkan Oktober tahun lepas dijadikan rujukan dalam menangani permasalahan pembinaan di tanah gambut terutamanya bagi projek lebuh raya Pen Borneo. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Fadilah turut melancarkan Pelan Pembangunan KOPS 2016-2020. Seramai 15 orang gelandangan diselamatkan dalam operasi bersepadu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pelbagai agensi lain di Sibu malam tadi. Menurut Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komiti, Datuk Fatimah Abdullah, operasi tersebut bagi mendapat gambaran situasi sebenar kes gelandangan di Sarawak. Katanya gelandangan yang diselamatkan itu akan dibawa untuk menjalani pemeriksaan kesihatan, dokumentasi serta diberi makanan sebelum pihaknya menghubungi keluarga terdekat golongan tersebut. Datuk Fatimah ditemui media selepas menyertai operasi itu yang disertai 120 orang pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi termasuk polis, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Kesihatan, Immigration dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Katanya kerajaan negeri serius dalam mengatasi masalah gelandangan di negeri ini untuk mengelak ia menjadi tidak terkawal seperti yang berlaku di bandar-bandar besar lain. Data yang diperolehi katanya akan membolehkan pihaknya merangka jalan penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah tersebut di negeri ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri akan membaik pulih 19 buah rumah yang rosak akibat kebakaran di seluruh negeri sebelum Disember ini di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Menurut Pengarah Bomba Negeri Nur Hisham Muhammad, pihaknya mendapat peruntukan RM190,000 dari Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk melaksanakan projek tersebut bermula Oktober ini. Jadi pembaikan rumah ini kita fokus kepada rumah-rumah di kawasan bandar. Jadi dia collaborate dengan skim yang ada juga dibuat oleh pejabat residen, pejabat daerah dalam konteks di Sarawak ini. Kita telah mendapat peruntukan dan telah memulakan proses berharga pembelian peralatan ataupun bahan dan insya-Allah kita akan mulakan projek seawalnya ialah pada bulan Oktober. Katanya antara kriteria pemilihan yang ditetapkan termasuk pendapatan isi rumah di bawah RM1,500 sebulan serta mempunyai tanah sendiri. Nur Hisham memberitahu demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan simbolik kunci rumah kepada Hasbul Hasan Aceh di Kampung Kacong, Ulu Gedong di Semarahan. Rumah yang menelan kos RM50,000 itu mengambil masa hanya 37 hari untuk disiapkan oleh 6 anggota bomba. Ini merupakan projek bina semula yang kedua dari 4 buah rumah yang dilaksanakan oleh bomba tahun ini selepas di Kampung Surabaya Ulu di Kuching dan seterusnya di Sibu dan Betong yang masih dalam pelaksanaan. Sementara itu, kesedihan 5 sekeluarga di Kampung Kancong, Ulu Gedong, Semarahan akibat kebakaran rumah pada 17 Julai 2015 terubat apabila rumah baharu mereka berjaya disiapkan di bawah projek pembinaan semula rumah di bawah strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Menurut Hasbul Hasan Aceh, beliau sekeluarga mengalami kerugian harta benda sebanyak RM55,000 dalam kejadian itu. Saya ada di rumah ni.
Anak 2 orang sekolah. Kami 3 beranak di rumah. Yang pukul 10 pagi. Hasbul bersyukur kerana dapat menduduki semula rumahnya sendiri bagi menjalani kehidupan seperti biasa selepas tinggal sementara bersama jiran selepas kejadian tersebut. Hasbul ditemui media selepas majlis simbolik penyerahan kunci rumah itu yang disempurnakan Residen Bahagian Samarahan Abdul Rahman Sibli Senusi. Turut hadir Pengarah Jabatan Bomba Negeri Nur Hisham Muhammad. Pembinaan rumah di bawah projek NBOS Jabatan Bomba itu dibina di atas tanahnya sendiri. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Miza di Angkasa Puri.